kita sekali lagi di dalam segmen Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN. Apa khabar teman-teman Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN semua? Brother Fai harapkan kepada anda semua sihat-sihat, sejahtera semuanya. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang pertama ini bertajuk Misteri Pokok Tidak Dapat Ditebang. Kisah ini diceritakan semula oleh Kamal kepada aku. Katanya, sewaktu pembinaan Politeknik Dungun, maka seluruh kawasan itu diteroka. Politeknik itu dibina di kawasan Bukit Bauk yang dahulunya terdapat hutan dan kebun orang. Projek pembinaan bermula pada lewat 90-an tu mempunyai cerita mistik tersendiri. Menurut Kamal lagi, ada sepohon pokok yang rendang tidak dapat ditolak dengan jentera berat. Katanya, sebaik saja jentera tersebut mula menghampiri pokok itu, enjinnya tiba-tiba mati sendiri. Berulang kali dicuba, hasilnya tetap macam tu. Selain itu, chainsaw juga mengalami hal yang sama. Hendak dikatakan ianya rosak, barang tu masih baru lagi. Begitulah kemusykilan yang berlaku. Namun, untuk memecahkan permasalahan ini, maka datanglah seorang yang bijak arif mengatakan bahawa pokok tersebut berpenunggu. Kata orang tu, sebelum tapak ini diteroka, diplomasi telah pun dibuat dengan ketua kampung penduduk asal, iaitu Bunian, untuk berpindah. Tidak disangka bahawa ada lagi penduduk yang tertinggal, katanya. Kamal menyambung kisah itu lagi. Aku pula terus mendengarnya dengan khusyuk sekali. Lelaki itu memujuk mereka untuk berpindah. Maka usai berbicara, lelaki itu meminta 2 buah bas. Bagi memenuhi hajat tersebut, maka 2 buah bas tiba. Lantas mereka menaiki bas tersebut tanpa kelibat dilihat sesiapa pun. Hanya bunyi tapak kaki sahaja yang kedengaran. Dari pengalaman pemandu bas tersebut pula, sewaktu menghantar mereka ke suatu tempat, dia sesekali terdengar tangisan. Bahkan ada ketawa silih berganti serta ada yang bercakap-cakap. Bila dia tengok cermin pandang belakang, memang tak ada sesiapa pun. Kalau orang lain tengok pun, bas tu cuma kosong, tak ada penumpang. Hakikatnya, ada Bunian di dalam tu. Hei, seram sejuk rasanya bawa Bunian ni. Cuma, mujurlah mereka tidak menjelma dan mengganggunya. Menurut yang bijak arif itu, mereka adalah jin Islam. Maka, tidak hairanlah semuanya tidak diganggu. Cuma mereka rasa terganggu dengan pembinaan tu. Walau bagaimanapun, diplomasi yang baik akan berakhir dengan baik. Kamal berkata lagi, pokok itu berjaya ditebang dan projek pembinaan diteruskan. Kamal senyum menghabiskan ceritanya. Aku pun menarik nafas. Begitulah kisahnya. Kita sebenarnya berkongsi dunia yang sama, cuma alam saja yang berbeza. Kalau menjelma depan-depan, aku tak tahu nak cakap macam manalah. Saudara, kisah yang kedua ini juga datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Misteri Bayi Menangis Siang dan Malam. Seperti biasa, aku suka mendengar perkongsian kisah-kisah seram ni. Kali ini datangnya daripada Abang Jamil pula. Sambil duduk berdua di warung kopi, dia membuka bicara. Dia bertanya padaku, sama ada nak dengar satu kejadian tak? Sudah tentulah aku nak dengar. Menurut cerita ini,
berlaku pada seorang perempuan bernama Nora. Nora ni cantik, sudah pun berumah tangga. Katanya lagi, sewaktu melahirkan anak sulung, tak seaneh anak kedua. Bila anak kedua ni, dia rasa tak sedap badan. Sejak kehamilan lagi, dia ni selalu sangat banyak alahan. Tak tahulah kenapa. Tiba pada waktu bersalin, sakitnya sangat dahsyat. Tidak seperti kelahiran sulung. Tapi syukurlah bayinya selamat. Cuma bayinya kerap menangis, tidak seperti kebanyakan anak lain yang ada ketikanya akan diam. Tapi ini susah nak berhenti. Keadaan ini amat merisaukan. Kata orang, kalau bayi kecil menangis ni ada nampak sesuatu. Tapi Nora malas nak percaya benda-benda tu semua. Baginya anaknya mungkin tak sihat. Dibawa berjumpa dengan doktor. Jawab doktor, tak ada apa-apa pun. Tapi bila balik ke rumah je, terus menangis. Aku pun meneka, barangkali ada benda kot. Abang Jamil angguk. Memang ada benda. Kalau tak, mana mungkin bayi menangis tak henti-henti siang dan malam. Kesian bayi tu. Kemudian, selepas seminggu lebih berpantang, pada satu malam tu, anaknya menangis lagi. Puas dipujuk dan cuba susukan, tapi tak diam juga. Selepas tu, dia mula rasa seram sejuk. Bulu romanya merinding tiba-tiba. Mata kirinya bagaikan ternampak kelibat melintas. Cepat-cepat dia menoleh dan terdongak ke arah kekisi lubang angin rumahnya. Alangkah terkejutnya, dia nampak ada kepala di situ sedang memerhatinya. Dia jadi kaku. Matanya tertancap kala melihat entiti yang mempunyai rupa yang buruk sebelah dan menggerutu itu. Benda tu senyum je. Nora tak sanggup lagi nak tengok. Terus dia pejamkan mata rapat-rapat dan membaca apa saja ayat Al-Quran yang terlintas dalam kepalanya. Kemudian apa yang berlaku? Soal aku, lantas Abang Jamil cakap, keluarganya berubat cara tradisional, menghalau benda tu. Aku rasa tu mungkin saka atau penanggal. Tak pun, hantu kumkum. Bisik aku dalam hati. Pandai-pandai pula aku ni. Sekian.